Kalau dia jarak tegak, dia tak ada masalah. Boleh Okey, perlahan-lahan jangan risau, insyaAllah. Baik, dia sebenarnya melibatkan lukisan saja. Lukisan tu tadi, kalau awak boleh lukis dengan pembaris dan pensel dengan baik, itu dah tak ada masalah boleh lukis tu. Okey? Baik, kita tengok sama-sama pula. Ni adalah soalan latihan. Okey? Macam biasalah latihan, boleh cuba buat. Sebab Jumaat tak ada kelas kan? Tak apalah kan? Okey, tak, saya kasih je. So, ini adalah kerja rumah untuk 3 IS bersamaan dengan 6 hari bulan 10 2021. Awak hanya perlu buat soalan nombor 1 saja. Boleh sedikit cerita tentang Nilam. Nilam awak dah selesai. Terima kasih kepada mereka yang dah hantar tu dengan format yang betul lah. Yang tak hantar tu jangan risau. Kita akan bagi awak Nilam yang minimum lah. Yang minimum tu maksudnya kita boleh anggap awak masuk Google Meet, awak masuk kelas, bahan-bahan digital awak tu kita bagi juga lah. Macam tu. Okay. Baik, jangan risau, tak ada masalah pun, tak boleh selesai. Seterusnya untuk hari ini kita akan sambung untuk hari ni hari Rabu kan? Hari ni hari Rabu bersamaan dengan 6 Oktober 2021. Hari ni untuk kelas 3 IS. Inilah barulah sebenar-benarnya the heart of the topics. Maksudnya jantung kepada tajuk ini. So, apa yang penting untuk tajuk ini adalah pelan dan dongakkan. Okey, anda telah pelajari bahawa unjuran ortogon seperti objek atau pepejal boleh dilukis ikut satah. Boleh satah mengufuk dan satah mencancang. Okey, dan unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas. Nama dia pelan. Kalau pandangan atas, nama dia pelan. Okey, kalau kita unjurkan satu lukisan unjuran ortogon itu, sekiranya dia daripada pandangan atas, nama dia pelan. Okey, dan kalau dia adalah unjuran pada satah mencancang, kita bagi dia sebagai dongakkan. Nama dia dongakkan. Satu lagi nama dia pelan, satu lagi nama dia dongakkan. Nama. Nama saya Siti, nama dia Putri, nama dia Amira. Macam itulah. Okey. Lukisan unjuran ortogon yang memberi maklumat tepat berkaitan dengan reka bentuk dan saiz. Bila kita lukis tu, kita dapatkan lukisan dia, kita dapat tahu saiz dia. So bila kita tahu saiz ini adalah 2 cm, 4 cm, ini mungkin 4 cm saiz dia, kita boleh buat gambaran yang dia adalah saiz tersebut. Boleh perlahan-lahan, jangan risau. Langkah seterusnya, skala penuh bermaksud ukuran sebenar lah. So untuk setiap lukisan berkaitan ini, kita akan buat dia dalam bentuk perkadaran atau skala. Kalau tak ada skala dan perkadaran, kita kena lukis dia dengan saiz yang sebenar. Boleh setakat tu? Boleh Okey. Perlahan-lahan jangan risau. InsyaAllah kita dah semakin nak habis sebab sebenarnya. Barulah lighting on point. Wah, penat ni pakai tudung comel-comel. Tak adalah. Okey, seterusnya bagaimana anda melukis peranan akan suatu objek berikut skala? Okey, Raja menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat. Dia akan cerita tapak dia apa, saiz dia apa, prisma dia macam mana. Okey, Raja dia macam mana. Terletak pada satah mengufuk. Okey, satah mengufuk tadi. Alright. A, B, C, D, E. Okey, adalah kertas seragam. Prisma tersebut. Sisi A, F, F, G, E, D dan B, C adalah tegak. Pelan prisma tegak tersebut boleh dilukis daripada arah Z. So perkataan Z ini nama dia adalah pelan. Daripada atas nama dia adalah pelan. Okey, daripada atas nama dia adalah pelan. Boleh? Boleh Tidak indah di pandangan mata. Alright. Apa lagi cerita dia? Pelan prisma tersebut boleh dilukis daripada arah Z dan dongakkan
daripada persentase X dan Y. Y dengan X tu nama dia dongakkan. Okay. Lukisan pelan dan dongakkan adalah lukis mengikut skala penuh. Boleh eh? Okay. So ini adalah dongakkan, sini pun dongakkan. Dongakkan. Okay. Alright, so daripada sini, sebenarnya seumpama kita akan buat sama-sama, kita nak lukis daripada arah atas. Maksudnya macam awak tengah naik helikopter, awak lalu atas kepala ataupun lalu atas gambar tersebut. Awak naik atas. Jadi bila naik atas, okay, seumpamanya awak berada di kawasan pelan ni bahagian atas. Okay, awak dekat sini. Awak pun naiklah kapal terbang ke, helikopter ke, awak lalu dekat atas, awak tengok apa yang ada dekat atas. Kadang-kadang tengah awak bumbung, nampak apa pun dan sebagainya. Alright, so daripada sini sebenarnya tak sukar pun. Apa yang awak nampak sebenarnya, apa yang berwarna merah di sini? Satu kotak, segi 4. Satu lagi, segi 4 juga. Dan dekat bawah ni, kalau awak nampak dia adalah segi 4 juga. Boleh? Di sini adalah satu kemahiran memvisualize atau kemahiran mengimajinasi sedikit daripada segi gambar. Sebab apa Contoh ini adalah gambar satu objek. Okay, ini adalah gambar satu objek. So gambar satu objek ni kalau daripada pandangan atas, kita tengok dekat atas. Okay. Lepas tu kalau daripada depan, kita lalu depan. Lalu depan dia. Lepas tu kita pusingkan. So gambar dia boleh berbagai. So kalau daripada atas, gambar dia macam ni. Atas. Betul? So kalau gambar dia pelan daripada hadapan, sisi. Awak kena imagine gambar tu sengit. Kalau dia sengit macam mana? Contoh kalau gambar dia sengit macam ni. Okey. Kalau gambar sengit, pandangan atas dia jadi macam ni. Pandangan sisi, dongakkan jadi satu. Atas dia jadi lain. Atas jadi segi 4 sebenarnya. Okey. So dia adalah kemahiran memvisualize, kemahiran mengenal pasti, kemahiran imaginary, macam itulah, imagine sikit. Okay, baik, jangan risau. Okay, so daripada pandangan atas, sebenarnya kita boleh lukis terus segi 4. Ada 3 segi 4 tepat. Okay, ada 3. Kita dapat 1, 2 dan 3. Okay, next kita akan lukis dia ikut size yang sebenar. Sekiranya ini adalah 4 cm. Jadi atas dia juga mempunyai sisi yang sama, 4 cm. Boleh? Dan untuk ML, cari ML, bukan Mobile Legend, tapi dia adalah ML. ML saya di sini adalah 1 cm. Setiap satu kotak kecil tadi, dia bahagikan kepada 1 cm, 1 cm dan 1 cm. Boleh? So bila lukis 1 cm, aku kena lukis dengan baik lah. Lukis dengan betul lah. Okay. So boleh dah dapat labelkan 1, 1, 1. Sini 1, 1, 1. Okay. So gariskan dengan pembaris dan pensel. Boleh? Next kita akan identify label. Bila label, yang pertama sekali kalau awak nampak ini adalah I, bawah dia ada J. I/J. Nampak? I atas /J bawah. I/J. Yang kedua, awak boleh ambil yang kedua ni P. P, warna hijau bawah dia ada O. So yang kedua, P atas, O bawah. P per O. Slash lah. Yang ketiga, saya ambil dia sebagai warna kuning. M, bawah dia ada N. Jadi M atas, N bawah. Boleh? M atas, N bawah. Seterusnya, saya punya L kat sini. L atas, bawah dia ada K. So, L, K, warna hitam. Boleh setakat tu? Boleh pelan-pelan. Dia macam lukis KH kan? Awak saya rasa pun belajar KH. Kan? Sama je sebenarnya.
Seterusnya, bila tengok dekat bawah ni pula. Bawah ni adalah ni adalah H. Okey, ini H. H, bawah dia ada E. Boleh? So, kita akan tulis dia sebagai H slash E. Itu kat bawah. Yang kedua, warna biru dah. Tengok pula yang G. G atas. F dekat bawah dia. So, G slash F. Boleh? Next, kita ada, kalau terselindung tu sebenarnya, kita ada D. D, bawah dia E. Boleh? Warna hijau. So, D bawah dia E. Boleh setakat tu. Dan last kali, kita ada C. C, bawah dia B. C slash B. Perlahan-lahan untuk tengok sama-sama. Okey. So, gambar ini main peranan. Gambar ini juga penting untuk dikenal pasti. Dan gambar ini perlu difahamkanlah. Pelan tu adalah pandangan atas. So, kita sedang buat pelan. Okey. Dan ini adalah di muka surat. Untuk yang tak perasan teks. Muka surat. Itu 82. Kelak tu 82. Dapat? Apply? InsyaAllah. Kita cuba sama-sama. Saya bagi awak tengok dulu dengan color-color tadi. Merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Dapat tengok? Perlahan-lahan tengok dulu. Sebabnya there's nothing to be running about. Sebab selepas ini lukisannya adalah melibatkan pembaris, jangka sudut dan juga pensel. Itu lukis. Mungkin kita tak online, kita akan hantar rakaman macam nak lukis. Sebab dia menggunakan banyak apa tadi? Banyak benda yang maujud lah. Maksudnya dia kena pegang. Okay. Boleh Cari loading balik. Saya nak buat PowerPoint ni. Okay. Settle So saya sambung kepada soalan seterusnya. Apabila gambar saya dilukis daripada dongakkan depan. Dongakkan depan X. Kita buat X dulu. So yang tak berkaitan ni saya padam. Okay, saya padam Okay. Umpamanya kita lukis daripada pandangan X. Jadi macam mana kita nak lukis? So tengok sama-sama daripada pandangan X. Saya pakai warna hijau X saya di sini. Dia seumpama saya jalan ke depan. Jalan. Oh, berhenti kat sini. Lepas tu bila berhenti kat situ, saya akan pandang. Pandang arah situ. Okay, apa yang awak nampak dari pandangan situ? Sebenarnya semua dah tahu dah. Okay. So kita dapat warna hijau ni. Okay. Itu adalah warna hijau tadi. So awak boleh warnakan dia sebagai warna hijau. Ini yang kita nampak bila kita berada di apa tadi? Di pandangan X. Baik. So warna hijau. Saya screenshot. Jadi lukisan dia tadi sama saja. Okey. Lukis dia sama. So boleh tengok sama-sama. Kalau nak lukis, boleh pergi sebelah dia. Ini dah warna hijau juga. Mudahnya sebenarnya, betul tak? Tak adalah sukar pun. Cuma kena tengok mana satu yang kita nak tadi.
Mana satu? Sisi X ke Y ke Z? Okay. Okay, dapat Alright. So saja lukis juga. Lukis tadi jarak dia tadi 3 cm. Lepas tu tengok saiz dia sini pun 3 cm. Dan jarak dia 2 cm. Lukis seperti mana yang dalam gambar. Kalau saiz dia 3 cm, 3 cm. Next kita lukis sini pula. Turunkan dan dapatkan lukisan yang sama. So bila sini 3 cm, sini akan jadi 1 cm, 1 cm, 1 cm. Boleh? Dapat so sini lukislah 1 cm, 1 cm, 1 cm. Boleh setakat tu? Okay. Label sisi, label size dan ke label huruf dia. So ini maksudnya H dekat depan, I dekat belakang. Ini A depan, J belakang. Dan seterusnya lah. Okay, so ini adalah di muka surat 183. Pandangan daripada sisi X. Okay, saya screenshot dulu. Seterusnya, kita akan pergi kepada pandangan daripada sisi yang Y. Dia nak ambil apa? Okay, Y. Okay, so bila Y, pandangan Y, pergi tengok gambar sebelah, oh mana Y? Oh, kena padam. Saya padam dulu. Boleh? Ini pandangan Y. Pandangan Y ni sebenarnya kalau awak lalu, awak jalan warna hijau. Tak nak hijau. Merah. Tadi. Biru. Okey. Kalau daripada sini awak lalu kan, awak jalan dekat kawasan biru. Awak sebenarnya nampak satu dinding besar sahaja. Dinding yang terselindung tu awak tak nampak. Betul? Awak tak nampak. Awak hanya nampak satu dinding besar saja. Pak, bawa dalam belakang. Okey. Tetapi untuk satu sisi ataupun satu cerita berkaitan dengan lukisan, kita akan cari jugalah gambar yang kita boleh nampak, bukan nampak, kita boleh bagi tahu dia adalah satu garis-garis yang hidden ataupun terselindung. Bila dia terselindung, sebenarnya yang ini adalah gambar yang terselindung juga. Terselindung dan terselindung. So, bila terselindung, sebenarnya kita akan lukis dia sebagai dot-dot. Ada garis juga, tapi dia dot. Terselindung. Boleh Okay. So, gambar dia akan jadi seperti di sebelah. Gambar besar saya adalah segi 4D. Tetapi, gambar yang terselindung tadi adalah dot-dot tadi. Ini terselindung. Garis-garis terselindung. Boleh? Garis terselindung. Seperti biasa, kita akan loketkan dia sebagai sini 1 cm, 1 cm, 1 cm dan kita akan identify ataupun kenal pasti mana yang terselindung tadi. Yang terselindung. So, garis-garis tadi sebenarnya kalau boleh nampak lah kan. Dia yang pertama punya pasangan, kalau nampak B dekat depan, A dekat belakang. So dia akan jadi B per A/A. Gambar yang dekat atas, dia akan jadi C dekat depan, belakang dia ada D, ni D. So dekat sini dia akan jadi C/D. Gambar dekat hujung warna hitam, L, belakang dia M. So L/M. Next, kita akan dapatkan ni terselindung ni, P dengan I. So kita ada P/I.
Yang kedua, kita ada N/O. Ni N/O. Okay. Last kali dekat bawah, kita ada jauh K dengan J. Pasangan KJ. Okay. Boleh pasangan KJ. So tulis sini KJ. Okay, selesai gambar untuk pelan ataupun donghakan daripada pandangan Y. Pandangan Y. Okay. Tapi gambar yang sebenar perlu dilukis dengan pembaris seperti contoh di sini. Pembaris dan pensel. Bisa tak tu? Pembaris dan pensel depan. Okay. Boleh? Alright, sedikit cerita tentang garis padu. Garis padu tu apa? Garis padu tu dia solid line. Awak garis pakai pensel, lepas tu awak macam gelapkan sikit. Okay. Kalau dia garis, apa tu? Garis padu, satu lagi garis sempang. Ataupun sebenarnya nama dia garis dot-dot lah, cakap putih. Mana senang lah. Okay, mana yang mudah. Baik. Garis padu. Garis padu ialah garis yang dapat dilihat dari pandangan mata. Gambar yang jelas lah. Dia dapat jelas. Dapat lihat dengan jelas. So, ini adalah garis padu tadi. Okay. Daripada pandangan X. Kalau dia adalah garis sempang. Sempang membawa maksud garis yang terselindung. Sisi terselindung. Okay. Kalau awak datang, awak nampak segi empat besar je. Yang kecil punya dot-dot tu belakang tu adalah terselindung. Awak mungkin tak nampak lah, awak nampak segi empat besar je. Tapi daripada segi matematiknya kita akan lukis mana yang terselindung tadi. Boleh? Ada soalan? Tak ada kan? Pelan-pelan Pelan-pelan yang risau. Okay. Seterusnya, yang ini untuk kelas seterusnya. Sebab dia macam susah sikit. Sebab nak tahu sukuan. Okay. Tapi kita berkenalan dulu apa itu sukuan. Lukisan pelan, dongakkan dan dongakkan depan dan dongakkan sisi. Suatu objek dilukis secara gabungan. Satu helai kertas lukiskan. Lepas tu awak dapat gambar macam mana imagine betul tu tadi. Okay. Bila kita nak lukiskan satu helai kertas, kita kena labelkan kita punya sukuan. Okay. Untuk kaedah ni ada dua. Kaedah pertama, awak labelkan sukuan pertama sebelah kanan atas. Sukuan kedua sebelah kiri. Sukuan keempat bawah. Dan ketiga. Sudut dia masih lagi 45. Tapi sebenarnya bila kita belajar lebih detail, dia ada 45, 60 darjah. Tengok sudut tertentu lah. Okay. Alright. So bila sukuan pertama, dongakkan depan berada di situ. Berbeza dengan kaedah kedua. Kalau kaedah kedua, sukuan pertama saya adalah diletakkan dongakkan sisi. Kalau sini, orang sini letak dongakkan depan. Saya letak sisi. Untuk sukuan kedua, saya letakkan dongakkan depan. Pelan berada di bawah. Sukuan ketiga. Dan sukuan keempat. Pernah aku sukuan ni? Sikit-sikit lah. Okay, sikit-sikit. Boleh? Boleh kan? Alright. So, kedudukan dongakkan depan adalah pada bahagian atas pelan. Dongakkan depan adalah bahagian atas pelan. Dongakkan sisi dilukis pada bahagian kiri atau bahagian kanan dongakkan depan. Mengikut arah pandangan. Pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri. Kiri dalam 7 dan sebagainya. Saya akan sambung lukisan ni bukan minggu esok. Sebab dia ada banyak benda nak kena buat ni, lukisan. Okay. Gambar sini kita lukiskan ke arah mana. So dia agak dalam lah. Mendalam. Boleh So saya dah bagi kerja rumah tadi. Boleh cubalah jawab kerja rumah tadi. Okay. Sekejap nak cari ni.
Okay? Mana dia punya PowerPoint? Cek Boleh perlahan Boleh faham perlahan jangan risau dia tak susah pun daripada tajuk-tajuk bulatan. Baiklah tajuk ni. Ni tak? Baiklah tajuk kita punya hari ni. Allahuakbar. Okay. So saya review semula apa cerita, apa cerita sebenarnya, apa cerita cuba pergi mengepek tak ada lah, bukan. Apa cerita pada hari ini? Okay. Apa objektif kita pada hari ini sebenar-benarnya? Boleh perlahan Baik. Ceritanya sebenarnya kalau kita ulang semula, anda dapat keunduran masa. Cik, wah. Bukan masa. Apa tak present? Oh. So ni cerita dia. Kan makan boleh. So kita tadi tengoklah daripada pandangan depan, sisi, nampak? Front adalah depan. Lagi sisi. Pelan adalah pandangan atas. Boleh? Lagi apa lagi? Sisi pun pandangan sisi. Front tu pandangan depan. Tu tadi cerita pasal elevation. Boleh? Boleh makin jauh. Dapat? Alright. Seterusnya, ini pula gambar dia. Gambar boleh jadi pelbagai. Okey. Gambar boleh jadi pelbagai. So ini gambar mula-mula. Gambar mula-mula tadi, ni ditambahkan kotak tadi. Tambah kotak akan berbeza lah dengan plan gambar tadi. Akan ada perbezaan sikit lah. Okey. So boleh tengok sama-sama. Sedikit apa tu? Gambaran mudah daripada segi 3D saja. Okey. So pelan dudukkan daripada atas. Boleh. So diumpama kita tolak-tolakkan gambar tu, kita pusing-pusingkan dia, kita letakkan dia dekat sini, sana nak tengok. Ni gambar yang mudah nak tengok sikit. Kalau dia adalah berubah macam tu, so terus ambilkan gambar dengan saiz yang sama, bentuk yang sama. Boleh? Okey. Ini cerita semualah. Ujuran oktagon habis. Bab ni 2 benda je. Ujuran oktagon dengan plan dan dongkakan. So sebenarnya kita dah nak habis dah. Plan dan dongkakan dekat sini. Boleh Ni tadi pun sama. Ni tadi. Gambar pelan, dongakkan sisi dan dongakkan depan. Pelan ini kita boleh warna tadi. Kalau nak warna biru lah semua. So lukis apa yang awak boleh nampak daripada pandangan atas. Dia akan dapat 3 kotak kiri, 3 kotak bawah. Sama juga kalau warna hijau. Warna hijau ni pun daripada pandangan dongakkan depan, berapa kotak bawah tu? 3, 1 kotak atas. Dan yang sebelah sini dongakkan sisi saya, 1 kotak bawah dan 4 lagi dekat atas. Ini adalah gambaran pelan dan dongakkan dengan menggunakan kotak biasa saja. Dan habis dah nilas Nanti kita sambung kemudian. So daripada atas ni warna dia warna biru, so lukis pelan. Lepas tu sisi warna kuning. Boleh nampak dengan jelas warna kuning Dan juga dongakkan sisi saya warna hijau. Boleh setakat tu? Ada masalah? Tak ada kot Saya pun dia buang diri sendiri kat situ kat line tu. Punyalah. Kan? Itulah masalah sikit line. Lately masalah ada problem sikit. Okay, so saya screenshot dulu yang ni supaya boleh faham dengan jelas lah. Plan sisi dan sebagainya. Harapnya tak ada masalah. Harap-haraplah. Okay, harap-harapnya tiada masalah. Semuanya jalan dengan lancar dan baik. Alright. Boleh? Ada permasalahan? Tak ada kot
Boleh? Saya punya line problem. Sekejap tu dah dia. Tadi kita start lambat kan? Sekejap. Sikit je lagi. Dia boleh kick dia sendiri. Tulis saja. Yang kedua tengok jap. Loading betul ni. Okey, barulah kembali bernafas dengan baik. Okey. Boleh? Ada masalah? Ni gambar dia. Kalau kuning tu nampak kuning terselindung dan pandangan atas dia berwarna biru. Rendungkan sisi warna hijau. Bila pakai warna sebenarnya lebih mudah untuk kenal pasti. Lebih mudah untuk kenal pasti. Boleh? Alright. Boleh cakap tu? Tengok dulu pelan-pelan ada orang dia senang, dia nak tengok mudah je ni. Sebab dia memang suka seni, lukis dan sebagainya. Mungkin ada yang lain ada masalah. Tak dapat nak tengok dengan baik. Okay, sebab tu bagi lama sikit. Pelan tu nama di atas, sisi dan sebagainya. Okay? Boleh dah pukul 10 dah. 10 minit. Saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Ada masalah lain? Tidak ada.